Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang olehnya untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab Sirah Nabawiyah di Ibnu Hisham. Muslimin muslimat rahimakumullah, berkati majlis ilmu kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Baik, malam ini kita sambung masih lagi dalam menjelaskan dan menceritakan tentang perang Badar. Dalam pertemuan kita yang lalu telah pun kita selesai menceritakan Suratul Anfal. Surah Al-Anfal ini keseluruhannya cerita tentang perang Badar. Jadi kita telah selesai dalam pertemuan kita pada bulan lepas, dan kalau tak silap lama kita bicara surah Al-Anfal dari ayat pertama hingga ayat 75. Banyak kali dah. Ya, lebih daripada 12 kali. Mana lebih daripada 12 kali ini lebih setahun. Tambah pula cuti PKP kan. Jadi rasa 2 tahun kita baca cerita tentang perang Badar surah Al-Anfal ni 2 tahun. 2019 2020. Ni habis. Sudah mulai habis 2020 ni. Lahan bulan. Jadi sambung malam ni kita nak cerita pula, mari pula dalam kitab ni dia sebut tentera-tentera Badar dalam kalangan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin dari Quraisy dan orang-orang yang menyertai mereka di perang Badar. Jadi mula mari cerita kaum Muhajirin. Ialah kerana dalam perang Badar ni kaum muslimin duduk di Madinah. Perang dari Madinah ni, depa ni dari Madinah pergi ke Badar untuk perang. Jadi perang depa ni lawan kaum mereka, musyrikin Quraisy. Mereka keluar dari Madinah pergi ke Badar.
Allahumma salli ala Muhammad, berperang dengan sanak saudara lah, dia kata. Apa dalam kalangan musyrikin Quraisy, dalam kalangan bangsa Arab juga lah. Baik. Dan kita sebutkan bahawa dalam perang ni anak saudara dengan pak saudara. Kemudian apa tu Abu Jahal dan sebagainya. Maka perang ni kerana dalam perbezaan kita sebutkan perselisihan dalam urusan agama, ia tidak memberi ruang walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada hubungan kekeluargaan. Bila perang, hak nak perang ni hak di sisi muslim, kaum muslimin, anak saudara. Musyrikin, bapa saudara, dia perang. Walaupun mari ni tak boleh, bapa saudara aku ni tak boleh, aku tak boleh terlibat perang tak. Ini dalam perang jihad fi sabilillah. Ini dalam kita kata ruang lingkup dengan kafir harbi. Ahli keluarga dalam kafir harbi. Kalau kafir dhimmi tak boleh. Dalam kafir dhimmi ni masih lagi kena buat baik. Kalau kafir dhimmi ni maksud kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi kita hari ni, dalam keluarga tu, keluarga non-muslim, seorang masuk Islam. Dalam keluarga tu si anak masuk Islam, maka mak ayah dia masih lagi kafir lah. Kafir tapi disebut kafir dhimmi. Dia kena buat baik lagi. Kena buat baik kepada mak ayah yang walaupun mereka ni kafir tetapi mereka tidak menentang Islam. Kafir dhimmi ni orang kafir yang tidak menentang Islam. Dan sekira mana mereka menentang Islam, dia kata tentanglah. Kalau mereka tak tentang, ni kafir dhimmi. Kalau mereka tentang, mempertikaikan Allahumma salli ala Muhammad, syiar Islam tu, maka berubah daripada dhimmi kepada harbi. Mereka perangi. Bila mereka memerangi Islam, maka hak awal tu mereka tu tak ada masalah. Kemudian mereka perangi Islam, selepas daripada itu mereka berasa mereka ada kekuatan, boleh jadi dengan kekuatan politik atau kekuatan ekonomi. Mereka berubah daripada hak ikut tadi kemudian mereka perangi. Maka dalam masa itu asalnya dhimmi, kerana mereka memerangi atau perangi, tukar jadi harbi. Jangan pula kita kata ni depa ni kafir dhimmi ni. Duk dalam kita, duk sekali dengan kita ni kafir dhimmi. Ya, awal tu betul lah, kerana depa ikut, depa tak jadi masalah, depa tidak memerangi. Depa tidak mempertikaikan apa yang dilakukan syiar Islam dalam kalangan orang Islam. Tapi bila berubah dari ni, tukarlah. Baik. Jadi dalam perang ni kita sebut dimulai diceritakan kaum Muhajirin, orang dari Makkah. Apa itu masyarakat Arab Quraisy Makkah yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian apa itu memberikan kekuatan kepada kaum muslimin di Madinah, kuat. Baik. Jadi kerana musyrikin Quraisy di Makkah ini memerangi Islam, tidak mengizinkan kaum muslimin pergi ke Makkah untuk menunaikan umrah di Baitullahil Haram pada duduk haram. Jadi itu sebagai tanda mereka memerangi. Walaupun di sana ada beberapa bai'ah ataupun perjanjian, tapi Allahumma salli ala Muhammad tidak di apa tu atau kita sebut tidak diikuti lah, tidak di pegang dengan amanah bai'ah. Jadi kerana demikian maka layaklah Allahumma salli ala Muhammad diperangi pun. Baik. Kemudian mari sebut kaum Muhajirin dan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib dan bekas hamba. Mari mula-mula kaum Muhajirin dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib dan bekas hambanya dalam Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Baik, Ibnu Isa berkata kaum Muhajirin dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan bekas-bekas hamba mereka yang hadir di perang Badar adalah sebagai berikut. Baik. Sebelum itu, inilah nama-nama kaum Muhajirin yang hadir di perang Badar dari Quraisy, iaitu dari Bani Hashim bin Abdul Manaf dan Bani Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Baik, dua Bani ni, Bani Hashim tu tuan Nabi Abdul Muttalib, ayah kepada moyang Nabi lah. Moyang Nabi Hashim. Bani Hashim tu dilakab kepada moyang Nabi. Kemudian Bani Abdul Muttalib ni bukan tuan Nabi ni, moyang saudara. Cuma nama dia berbetulan lah. Masa Arab ni kadang kita baca nama hak cucu ni sama dengan nama hak tu. Tu masyarakat Arab tu tak ada masalah. Nama tu sama. Jadi nama tu berbetulan sama tuan Nabi Abdul Muttalib. Yang ni Bani Al-Muttalib ni Abdul Muttalib juga, iaitulah adik-beradik kepada moyang Nabi Hashim. Jadi dua ni, dua beradik ni dua bani lah, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik. Jadi Ibnu Ishaq berkata kaum Muhajirin dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan bekas-bekas hamba mereka yang hadir di perang Badar adalah seperti berikut. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul. Itu Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, itu moyang. Ini Bani Hashim, dia lakab kepada Hashim. Yang kedua, Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini bapa saudara Nabi, singa Allah, Asadullah, singa Rasulnya dan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim, Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Kemudian bapa saudara Nabi ni kalau kita baca kisah penyusuan, Hamzah ni adalah juga dalam pangkat bapa saudara ni juga pangkat adik-beradik sesusuan. Maknanya Allahumma salli ala Muhammad, umur Rasulullah dengan Hamzah ni tak beza jauh dengan bapa saudara Hamzah. Baik. Yang ketiga, Ali ibnu Abu Talib ibnu Abdul Muttalib bin Hashim. Ini sepupu Nabi Ali, Sayyiduna Ali, melalui Abu Talib daripada Hashim. Ini Bani Hashim. Kemudian yang keempat, Zaid bin Harithah bin Syurah bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Amrul Al-Qais Al-Kalbi. Zaid ialah anak Harithah bin Syurah bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Amrul Al-Qais bin Amir bin Nu'man bin Amir bin Abdul Hud bin Auf bin Kinanah bin Badr bin Auf bin Udrah bin Zaidullah bin Rufaidah bin Saud bin Kalb bin Wabrah. Ini Allahumma salli ala Muhammad, hamba yang dimerdekakan. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Zaid bin Harithah ni anak angkat lah. Awalnya pada masyarakat Arab ambil anak angkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beri nama bin itu kepada bapa angkat. Awal sebelum tu ayat yang melarang anak angkat itu dibinkan kepada bapa angkat. Dia kena bin kepada bapa. Itu dia tegakkan di sini, Zaid ialah anak Harithah ibnu Harithah. Jelas di sini. Sebagai sebelum tu ayat yang mana Zaid ini dilakabkan Zaid ibnu Muhammad. Maka tu ayat yang Allahumma salli ala Muhammad yang menegur agar nama bin ini kepada bapa kandung. Kemudian Anasah, bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima. Yang keenam, Abu Kabsyah, bekas hamba Rasulullah juga. Yang ketujuh, Abu Marsad Kannas. Yang ni pun adalah Allahumma salli ala hamba jugalah. Hamba-hamba ni bukan hamba belaka lah. Bekas belaka pasal asalnya hamba, kemudian dimerdekakan. Ya, kerana Islam membebaskan ataupun menghapuskan sistem perhambaan. Ya. Hamba ni dibebaskan. Sistem hamba tu dalam Islam ni dihapuskan dan dibebaskan. Ya. Segala hamba dalam Islam. Kemudian anak Kannas.
anak kepada hamba tadi, bekas hamba. Kemudian yang ke-9 Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Ini Bani Al-Muttalib. Kemudian saudara Ubaidah bin Harith yang bernama At-Tufail bin Al-Harith. Kemudian saudara Ubaidah bin Al-Harith yang lain yang bernama Husain bin Al-Harith. Kemudian yang ke-12 Misdah. Nama lengkapnya Auf bin Uthathah bin Abbad bin Al-Muttalib. Ini Bani Al-Muttalib. Baik, jadi keseluruhan kaum Muhajirin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang hadir dalam perang Badar sebanyak 12 orang. Banyak, seramai 12 orang. Baik, kemudian datang pula mari sebut kaum Muhajirin dari Bani Abdul Syam dan bekas-bekas hamba. Baik. Yang pertama Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam. Baik, yang ini dilaqab kepada Bani Abdul Syam itu moyang kepada Sayyiduna Uthman. Uthman bin Affan sebenarnya tidak hadir perang Badar kerana menjaga isterinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya satu bahagian dari rampasan perang. Uthman bin Affan berkata, "Pahalaku bagaimana Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Engkau juga mendapatkan pahala." Baik. Yang kedua, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syam. Dan yang ketiga Salim, iaitu bekas hamba Abu Hudzaifah. Ini dari Bani Abdul Syam 3 orang. Jadi malam ni kita baca nama-nama lah. Pasal nak sebut di sini tentera-tentera kaum muslimin. Mari sebut jumlah tentera-tentera kaum muslimin dan siapa dia tentera-tentera. Baik. Kemudian kaum Muhajirin dari Bani Asad bin Huzaimah, iaitu sekutu Bani Abdul Syams. Ibnu Ishaq berkata kaum Muhajirin dari sekutu Bani Abdul Syams iaitu Bani Asad. Dari Bani Asad bin Huzaimah yang hadir di perang Badar adalah seperti berikut, ada 9 orang. Abdullah bin Jahsy yang pertama, yang kedua Mukasyah bin Mihsan, yang ketiga Syuja' bin Wahab, yang keempat saudara Syuja', beradik Syuja', iaitu Uqbah bin Wahab, yang kelima Yazid bin Luqaish, yang keenam Abu Siman bin Mihsan, yang ketujuh anak Sinan, anak kepada yang keenam tadi, yang ke-8 Muhris bin Nablah, yang ke-9 Rabitah bin Atta. Dia panjang lagi tu, pimpin itu, tapi kita tak baca lah, panjang. Pasal tuan-tuan pun tak tulis, tuan-tuan pun tak ingat juga lah, tak apalah, kita baca hak nama. Jadi kaum Muhajirin dari Bani Asad ini ada 9 orang. Baik, kemudian kaum Muhajirin dari sekutu Bani Kabir bin Ghan. Ibnu Isa berkata kaum Muhajirin dari sekutu Bani Kabir ini ada 4 orang. Yang pertama Takfu bin Amr, yang kedua saudara Takfu tadi iaitu Malik bin Amr. Kemudian yang ketiga saudara Takfu juga, 3 beradik ini, Mudlij bin Amr. Yang keempat Abu Makhshi. Jadi sekutu Bani Kabir ni, Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah 4 orang, 3 beradik. Mari 3 beradik dan seorang lagi Abu Makhshi. Jadi keseluruhan kaum Muhajirin dari Bani Abdul Syam, Bani Asad bin Huzaimah, sekutu mereka yang hadir di perang Badar ialah 16 orang tadi semua. 16 orang, mana tadi 3 tambah 9 tambah 4, 16 orang. Baik, kemudian kaum Muhajirin dari Bani Naufal bin Abdul Manaf. Ibnu Ishaq berkata kaum Muhajirin dari Bani Naufal bin Abdul Manaf yang hadir perang Badar ialah Uqbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahab bin Musai bin Malik, iaitulah seorang dia lah. Utbah bin Ghazwan, cuma bin jadi panjang, seorang dari Bani Naufal. Kemudian kaum Muhajirin Bani Asad bin Huzaimah, sekutu Bani Abdul Syam, 9 orang yang tadilah, diulang balik. Kemudian yang ni pun kaum Muhajirin dari Bani Naufal bin Abdul Manaf. Ibnu Ishaq berkata
Kaum Muhajirin dari Bani Naufal bin Abdul Manaf yang hadir di Perang Badar ialah sebagai berikut. Pertama, Utbah bin Ghazwan, dan yang kedua Khabbab, bekas hamba Utbah bin Ghazwan. Mari penambahan di sini sebagai kilah pandangan yang menambahkan seorang lagi, iaitu hamba kepada Utbah bin Ghazwan. Kalau dari Bani Naufal itu seorang lah, cuma bila tambah dengan hamba jadi 2 orang. Baik. Kaum Muhajirin dari Bani Asad bin Abdul Uzza 3 orang. Az-Zubair ibn Al-Awwam ni Khuwailid bin Asad. Yang kedua Hatib bin Abi Balta'. Yang ketiga Sa'ad, bekas hamba Hatib. 3 orang. Kemudian kaum Muhajirin dari Bani Abdul Dar. Ibnu Ishaq berkata, kaum Muhajirin dari Bani Abdul Dar yang hadir di Perang Badar ialah sebagai berikut 2 orang. Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar bin Qusay. Yang kedua Suwaibih bin Sa'ad bin Huraimalah bin Malik bin Umailah bin As-Sabiq bin Abdul Dar. Bani Abdul Dar itu dilakop kepada moyang mereka yang bernama Abdul Dar, 2 orang. Keseluruhan kaum Muhajirin dari Bani Abdul Dar yang hadir dalam Perang Badar adalah 2 orang. Mus'ab bin Umair dan Suwaibih bin Sa'ad. Baik, kemudian yang seterusnya kaum Muhajirin dari Bani Zuhrah bin Kilab dan sekutu-sekutunya. Ibnu Ishaq berkata, kaum Muhajirin dari Bani Zuhrah bin Kilab yang hadir dalam Perang Badar sebagai berikut. Pertama, Abdul Rahman bin Auf. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu Umayyah bin Abu Waqqas. Adik-beradik Sa'ad. Baik, yang seterusnya kaum Muhajirin dari sekutu Bani Zurrah. Ada 5 orang. Yang pertama, Al-Miqdad bin Amr bin Sa'labah. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, Mas'ud bin Rabi'ah. Yang keempat, Zu Asy-Syamalain bin Abdul Amr. Yang kelima, Khabbab bin Al-Arat. Khabbab Al-Arat ini berasal dari Bani Tamim. Oleh kerana itu dia dinasabkan kepada Bani Tamim. Bani Tamim menetap di Kufah. Ada yang mengatakan bahawa Khabbab bin Al-Arat berasal dari Khuza'ah. Baik, 5 orang. Dari Bani Zurrah dan sekutunya ada 8 orang. 3 tambah 5, 8 orang. Baik, keseluruhan kaum Muhajirin Bani Zurrah bin Kilab dan sekutunya mereka hadir Perang Badar berjumlah 8 orang. Kemudian kaum Muhajirin dari Bani Taim bin Murrah, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq. Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar ialah Atib bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ibnu Hisham berkata, nama sebenar Abu Bakar ialah Abdullah, sedang Atib adalah gelarannya kerana ketampanan wajahnya dan kerana ia sering memerdekakan hamba. Jadi mari pilih pandangan. Ada yang mengatakan Atib, ada yang mengatakan Abdullah. Cuma menurut Ibnu Hisham, pengarang kitab ini, mengatakan bahawa nama sebenar Abu Bakar adalah Abdullah. Jadi nama sebenarnya kalau Abdullah, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Taim itu dah Bani Taim. Baik. Cuma itu dari pada Ibnu Ishaq. Ini pandangan Ibnu Hisham kata Abdullah nama sebenar. Ati itu gelaran. Kerana masyarakat Arab ni dipanggil dengan gelaran. Banyak mari gelaran ni lakop. Gelaran kepada anak sulung, anak lelaki sulung. Anak lelaki sulung ni mari Abu. Abu apa? Abu lah. Abu Bakar gelaran juga Abu Bakar tu. Gelaran Abu Bakar ataupun Bik, iaitu
Allahumma salli ala Muhammad, anak dara. Itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bapa kepada anak dara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, gelaran. Atik pun gelaran juga bagi pandangan Ibnu Hisham. Atik pun gelaran kerana ketampanan seekor. Atik ni comel lah. Kemudian Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni bukan Bani Taim, dia bekas hamba Abu Bakar. Bilal dilahirkan di Bani Jumah. Dia dibeli oleh Abu Bakar dari Umayyah bin Khalaf. Yang di apa siksa. Umayyah bin Khalaf ni siksa buat apa itu. Bilal bin Rabah, ketika Abu Bakar tengok Umayyah ni siksa Allahumma salli ala Muhammad, Bilal, maka dia kesian, kemudian dia belilah, memerdekakan. Beli kemudian dia merdekakan. Ya, kerana sistem perhambaan itu di zaman awal Islam ni masih lagi, sebelum Islam memerintah tu masih lagi berlaku lah. Jadi nak selesai tu beli dulu kemudian merdeka. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Amir bin Fuhairah. Ibnu Hisham berkata Amir bin Fuhairah dilahirkan di Bani Asad. Dia berkulit hitam dan dibeli Abu Bakar dari mereka. Juga hamba. Yang keempat, Suhaib bin Sinan dari An-Namir bin Qasid. Ibnu Hisham berkata An-Namir adalah anak Qasid bin Himbu bin Afsha bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar. Ada yang mengatakan Afsha adalah anak Umi bin Jadilah. Ini huraian cerita pada tentera yang keempat dari Bani Taim beserta dengan hamba. Itulah Suhaib bin Sinan. Kemudian yang kelima, Talha bin Ubaidillah bin Uthman bin Am bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ini Bani Taim lah. Talha bin Ubaidillah. Baik. Kemudian 5. Dari Bani Taim itu 5 orang, termasuk dengan hamba. Seterusnya kaum Muhajirin dari Bani Makhzum. Ibnu Isa berkata kaum Muhajirin dari Bani Makhzum bin Yaqadha bin Murrah yang hadir dalam perang Badar ialah sebagai berikut, 5 orang. Abu Salamah bin Abdul Asad. Nama sebenar Abu Salamah ialah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Dia bin Ibnu sampai lakab gelaran Bani Makhzum. Yang kedua, Syammas bin Uthman bin Asy-Syarif bin Suwaid bin Harmi bin Amir bin Makhzum. Ibnu Bani Makhzum. Baik, yang ketiga, Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Nama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ialah Abdul Manaf bin Asad. Yang ni Bani Makhzum lah. Pasal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Yang keempat, Ammar bin Yasir. Yang kelima, Mu'attib bin Auf bin Amir bin Fadl bin Afif bin Kulayb bin Hashishah bin Salul bin Ka'ab bin Amir, sekutu Bani Makhwan dari Khuza'ah. Mu'attib bin Aus biasa dipanggil dengan nama Aiham. Baik, keseluruhan kaum Muhajirin dari Bani Makhzum yang hadir dalam perang Badar berjumlah 5 orang. Baik. Jadi malam ni kita baca nama-nama ni. Tak apalah, ya. Nama-nama tentera ni, nama-nama tentera Badar. Dari kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin dari Mekah lah. Semua ni dari Mekah. Kaum Muhajirin dari Bani Adi bin Ka'ab, iaitu Sayyiduna Umar. Ibnu Isa berkata kaum Muhajirin Bani Adi bin Ka'ab yang hadir perang Badar adalah sebagai berikut. Pertama, Sayyiduna Umar bin Khattab bin Nufai bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Qurtu bin Riyah bin Riza bin Adi. Inilah Adi, Bani Adi. Yang kedua, saudara Umar Al-Khattab yang bernama Zaid bin Khattab. Yang ketiga, Mihjab, iaitu bekas hamba Umar. Yang ketiga ni hamba, bekas hamba, bukan dari Bani Adi dah. Yang keempat, Amr bin Suraqah bin Al-Muttamir bin Anas bin Adad bin Abdullah bin Qurtu bin Riyah bin Adilah, akhir Bani Adi. Yang kelima, saudara Amir bin Suraqah, iaitu Abdullah bin Suraqah. Yang keenam, Waqid bin Abdullah bin Abdul Manaf.
Ini Bani Adi. Yang ketujuh Khawli bin Abu Khawli, sekutu Bani Adi. Yang ke-8 Malik bin Abu Khawli, sekutu Bani Adi, anak kepada tentera yang ketujuh. Yang ke-9 Amir bin Rabitah, sekutu keluarga Khattab. Ia berasal dari Az bin Waid. Ini ramai. Bani Adi ni ramai, termasuk dengan hamba lah. Yang ke-10 Amir bin Bukair bin Abdul Yalai. Yang ke-11 Aqil bin Al-Bukair, adik-beradik. Yang ke-12 Khalid bin Al-Bukair. Yang ke-13 Iyas bin Al-Bukair. Ini 4 beradik. Tentera yang ke-10 hingga 13 dari Bani Adi ni 4 beradik. Dan yang ke-14 Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Qurtu bin Riyah bin Riza bin Adi. Yang ke-14. Jadi jumlah tentera dari kaum Bani Adi seramai 14 orang. Ini Bani Adi lah yang paling ramai, 14. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tadi 12. Kaum Muhajirin dari Bani Jumah bin Amr ada 5 orang. Pertama Uthman bin Mad'un bin Habib. Yang kedua anak Uthman. Yang ketiga saudara Uthman, adik-beradik. Yang keempat saudara Uthman pun beradik depa. Yang kelima Ma'mar bin Al-Harith bin Ma'mar. Ni kita sebut tadi cucu sama nama dengan tuan. Ma'mar bin Al-Harith bin Ma'mar bin Habib bin Wahab bin Hudafa bin Jumah. Baik, itu Bani Jumah, 5 orang. Kemudian kaum Muhajirin dari Bani Saham bin Amr. Ibnu Ishaq berkata, kaum Muhajirin Bani Saham bin Amr yang hadir perang Badar hanya 1 orang saja, seorang. Unais bin Huzafah bin Qais bin Adi bin Sutaik bin Sahm. Sahmun tu hak duduk apa tu dah moyang dia. Baik, kemudian kaum Muhajirin di Bani Amir bin Lu'ay. Ibnu Ishaq berkata kaum Muhajirin dari Bani Amir bin Lu'ay, kemudian dari Bani Malik bin Amir yang hadir perang Badar sebagai berikut. Ada 5 orang. Yang pertama Abu Sabrah bin Abu Ruhm bin Abdul Uzza bin Abu Qais bin Abdul Wud bin Nasr bin Malik bin Hisli. Kemudian yang kedua Abdullah bin Makramah bin Abdul Uzza bin Abu Qais bin Abdul Wud bin Nasr bin Malik. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Suhail bin Amr. Yang keempat Umay bin Auf, bekas hamba Suhail. Yang kelima Sa'ad bin Khawlah, iaitu sekutu Bani Amir bin Lu'ay. Baik, keseluruhan kaum Muhajirin dari Bani Amir bin Lu'ay yang hadir dalam perang Badar jumlah 5 orang. Nabi sekali. Baik, yang seterusnya kaum Muhajirin dari Bani Al-Harith bin Fihr. Ibnu Ishaq berkata kaum Muhajirin dari Bani Al-Harith bin Fihr yang hadir dalam perang Badar adalah sebagai berikut 5 orang. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, gelaran Al-Jarrah itu adalah tuan Abu Ubaidah. Abu Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Uhayb bin Dabba bin Al-Harith. Yang kedua Amr bin Al-Harith bin Zuhair bin Ash-Shaddad. Yang ketiga Suhail bin Wahab bin Rabi'ah bin Hilal. Yang keempat saudara Suhail bin Wahab, Safwan. Yang kelima Amr bin Abu Syar bin Rabi'ah bin Hilal. Keseluruhan kaum Muhajirin dari Bani Al-Harith bin Fihr yang hadir dalam perang Badar berjumlah 5 orang. Baik, maka datang pula jumlah kesimpulan dia lah. Kesimpulan jumlah kaum muslimin dari dari kaum Muhajirin yang terlibat dalam perang Badar. Jumlah keseluruhan kaum Muhajirin yang hadir dalam perang Badar, Ibnu Ishaq berkata keseluruhan kaum Muhajirin yang hadir dalam perang Badar dan para sahabat yang diberi
harta rampasan perang dan pahala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 83 orang. 83 orang Allahumma salli ala Muhammad yang terlibat dalam perang Badar. Jadi di sini ada riwayat disebutkan tadi, umpamanya Sayyidina Uthman bin Affan tidak terlibat dalam perang Badar. Cuma Sayyidina Uthman bin Affan tergolong dalam golongan yang mendapat harta rampasan perang yang disebutkan tadi. Dari Bani Abdul Syams yang disebutkan Sayyidina Uthman bin Affan sebenarnya tidak hadir dalam perang Badar kerana menjaga isterinya, itulah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah yang sakit ketika itu. Baik, cuma mendapat rampasan perang dan mendapat pahala. Maksudnya bagaimana ni? Walaupun tidak pergi perang tapi mendapat pahala. Sebab apa? Sebab keinginan dia nak perang. Ni dari sudut samalah. Umpamanya Allahumma salli ala Muhammad, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tugas ketua kaum muslimin di Madinah ketika perang ni, Nabi tinggal kepada tu. Kerana Abdullah ibni Ummi Maktum buta ni ialah nak terlibat dengan perang. Dia nak lawan perang ke mana kan. Jadi kalau ikut kehendak dia nak pergi perang, Abdullah ni minta orang Nabi nak pergi perang. Cuma Nabi tak bagi. Yalah. Kalau kita pun maknanya nak sebut bagaimana para sahabat ni berkendak nak perang ni, walaupun buta ke, walaupun ada kekurangan pun nak pergi perang. Tetapi walaupun tidak pergi perang mendapat pahala. Pasal ia ada kehendak, keinginan yang kata niat tu kan. Itu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada niat dan ada kesungguhan nak, tapi tak boleh. Dapat pahala dah. Pahala dah. Cuma dari sudut pahala tu Allah yang menentukan pahala tu. Kurang lebih apa semua tu. Cuma pahala dalam erti kata kita sebut yang keinginan dia tu dah dapat pahala. Keinginan nak pergi perang. Demikianlah Sayyidina Uthman bin Affan ni, walaupun tidak pergi perang tapi jauh di sudut hati dia berkendak, tapi kerana terpaksa menjaga isteri. Baik. Jadi disebutkan pada kesimpulan jumlah kaum muhajirin yang ikut perang Badar 83 orang. Seramai 83 orang. Mana depa ni pergi perang. Dalam perang tadi tu depa ada lawan dalam kalangan ahli keluarga. Kerana bani-bani dari bani-bani semua tadi tu daripada Mekah ni belakang ni. Perang lawan sanak saudara lah sebenarnya. Sanak saudara yang menentang Islam. Sanak saudara ataupun kaum kerabat ahli keluarga yang menentang Islam. Atau bahasa mudah yang memerangi Islam. Kalau ia tak perangi, jadi masalah. Tapi masalahnya memerangi Islam. Jadi kerana memerangi Islam, maka Islam mempertahankan diri dalam li'ilai kalimat Islam. Baik. Maka di sini ada pil yang menyebutkan bahawa pembetulan Ibnu Hisham ke atas Ibnu Ishaq. Dua-dua ni periwayat dari sudut sirah. Sebab itu disebut Ibnu Ishaq berkata, kemudian Ibnu Hisham, pandangan Ibnu Hisham pil mari. Ibnu Hisham berkata ramai sekali ulama selain Ibnu Ishaq menambahkan Wahab bin Sa'ad bin Abu Sar bin Hadid bin Amr ke dalam kaum muslimin dari Bani Amir bin Luay yang hadir di perang Badar. Mereka juga menambahkan Iyad bin Abu Zuhair ke dalam kaum muslimin dari Bani Al-Haris bin Fihir yang hadir dalam perang Badar. Jadi Ibnu Hisham ni menambah lagi 2 orang dalam kaum muslimin dari kaum muhajirin yang turut serta dalam perang Badar. Itu tak apalah, itu mari riwayat.
Cuma kita nak sebutkan bahawa kaum muslimin dari muhajirin ni kan? Kenapa? Kerana mereka pergi perang ni, perang melawan dalam kalangan ahli keluarga bani mereka. Berbezalah kalau dari kaum Ansar. Kaum Ansar mereka punya sanak saudara semua duduk di Madinah. Dan ini mereka berhijrah dari Mekah berhijrah ke Madinah, kemudian perang di Badar. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka demikian nama-nama yang kita sebutkan tadi adalah tentera-tentera kaum muslimin dalam perang Badar, iaitu dari kaum muhajirin ya. Yang mana mereka ini walaupun bertembung ataupun kita nak sebut berperang melawan ahli keluarga, tapi kerana untuk Islam. Kerana bila Islam, bila dia panggil khamsah dururiyah, maqasid syar'iyah ya, 5, iaitu pertama Islam. Orang mula sekali Islam, lagu mana pun, walaupun terpaksa mengorbankan nyawa, Islam tu. Inilah mari wajib berjihad. Bila datang suruh orang untuk berjihad, kena pergi. Tak boleh mari takut. Melainkan ada perkara macam tadi Abdullah bin Abi Ummi Maktum umpamanya buta, tak apalah ya, ada kekurangan pada dia, tak boleh kiprah ya. Umpamanya tadi disebutkan Sayyidina Uthman bin Affan tidak ikut perang kerana jaga. Ada sesuatu yang menyebabkan sebagai rukhsah, kelonggaran kepada dia, maka tak puas. Ni saja-saja tak mau, takut kan? Itu tak boleh. Jadi yang pertama untuk mempertahankan Islam, maka lagu mana pun kena ya, walaupun mengorbankan nyawa, kerana nyawa tu duduk di nombor 2. Lepas itu barulah mari sedunia bersatu Islam dan dua nyawa. Sebab itu dalam nak menjaga nyawa ni, mari kaedah hukum ad-darurah tubihul mahdzurah. Sudah. Jadi kita tangguhlah ya. Saya dah masuk pada insya-Allah. Jadi sekadar itu mudah-mudahan ya, Allah SWT memberikan kefahaman dan pengetahuan kepada kita akan jumlah tentera-tentera Badar dari kaum muhajirin sampai 83 atau 85 orang. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa qina siratal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.